Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah hidayah dari ayahnya. Kita dapat sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, sama-sama beriktikaf dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang insya-Allah pastinya kita bersama para malaikat yang menyebutkan nama kita, mendoakan kita selama mana kita tidak berpisah dengan majlis ini insya-Allah. Selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita terus dirahmati, diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan istiqamah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan kesihatan dan afiat, yang mana sihat afiat itu mendorong kita ke arah mengabdikan diri hanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala titah perintah arahan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tuan, kita rujuk balik kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak menurut pandangan dan kacamata Islam yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Kita masih membincang tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab guru dan semua mereka yang terlibat dengan anak-anak dari segi mendidik dalam pendidikan ijtimaiyah, kemasyarakatan dan juga sosial. Dalam beberapa perkara yang ditekan oleh Ustaz Abdullah Nasir Ulwan, kita nak latih anak-anak kita duduk dalam masyarakat. Ya. Jadi kuliah-kuliah kita yang lalu dalam tajuk memelihara hak-hak orang lain. Latih anak-anak supaya dia memahami orang lain juga berhak. Maka kita mestilah menunaikan tanggungjawab sampai habis kepada orang tua dan sebagainya. So malam ni tuan-tuan, kita nak masuk tajuk baru yang kecil, iaitu latih anak-anak supaya dilazimkan dengan tata susila adab-adab yang biasa ditegaskan dalam Islam. Maka Ustaz Abdullah Nasir Ulwan menggariskan di sini ada 10 adab yang sepatutnya tuan-tuan kalau rujuk kitab tasawuf, kitab adab, budi pekerti, akhlak, maka tujuan 10 adab ini ditekankan dalam segi agama Allah Subhanahu wa taala ini. So kita sebagai mak ayah, kita sebagai guru hendaklah juga mengulang-ulang bagi anak-anak itu faham dan juga mengamalkan adab-adab berikut. So di antara 10 itu tuan-tuan, adab makan dan minum. Kita akan mula pada malam ni adab makan dan minum sebagai ulangan bagi semua ibu bapa yang dah pandai, dah tahu dah, dan mungkin benda baru bagi yang dah dapat baru lah. So di sini digariskan, saya baca apa yang ditulis oleh Ustaz Abdullah Nasir Ulwan. Ketika makan, kita perlulah duduk dengan anak-anak. Yang ni dah tak ada dah ni. Kita makan masing-masing lah, nafsi-nafsi. Masak apa juga, suka apa, senduk sendiri. Mak pun tak makan sekali lah. Kecuali waktu-waktu tertentu. Dulu tiap-tiap hari makan bersama. So adab boleh diterap. Kadang-kadang ada arahan lagi puan tak balik, tak boleh makan. Lah tak boleh ni puan tak boleh makan dulu. Jadi kenuri pun lah dah mula dah. Dia corai lah. Kadang-kadang kolhu tak nak buat, dia pertibai lah. Buat kolhu dulu, baca doa dulu, baru pakat-pakat makan. Ada kata tak, sesi orang perempuan makan dulu. Makan sebelum didoakan oleh alim ulama. So kita minta lah, kalau boleh, saya tak kata berdosa ke Ustaz. Ada main perli ada lagi. Buat salah ke?
Kadang-kadang kenuri kahwin pun tak mau buat khulhu dah. Alah khulhu telah buat dah Ustaz. Hari ni kita kenuri kahwin. Tu dia dah habis berbelah-belah ribu. Salahkah? Ya. Kadang-kadang dia kata Ustaz buat dah semalam. Jadi pagi ni tak mau buat. Buat pergi 4 kali pun. Ya, dia kata semalam tu imam mai buat dah khulhu. Jadi siang pagi ni tak mau buat apa dah. La ilaha illallah. Silap faham. Ataupun dia fahamnya bila buat khulhu kena ada envelope. Bila khulhu kena ada bank. Itu yang kita buat sekali cukup. Patut mai pak imam buat 4 kali lega. Dia macam khulhu juga kan. Khulhu rumah mayat tu. Kadang-kadang kita pergi mai kita ada dia kata Ustaz, tok imam baru balik baru buat ya. Awalnya buat lagi kan daripada duk gebang untuk rumah mayat, buat khulhu lagi. Ya, kedua sekali ada tok imam buat lagi tak salah. Bukan suruh makan banyak kali, ni khulhu sekali makan sekali, khulhu sekali makan, bukan begitu kan. Jadi tuan-tuan adab, adab latihlah supaya makan dengan penuh adab Islami. Ya, bukan makan beradab. Dia ada high table makan beradab. Rupanya bukan ada Islam, ada depa. Baik. Jadi tuan-tuan balik latihlah. Kalau tuan-tuan boleh sekerap mungkin makan bersama. Baginda Nabi SAW pernah tunjukkan baginda tak pernah makan seorang-seorang. Wa imma makan dengan keluarganya ataupun makan dengan sahabat-sahabat. Itu yang dilihat oleh kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi. So di antara adab-adab yang harus dibimbing, disebut-sebutkan, diperhatikan, dipantau oleh ibu bapa terhadap adab makan. Yang pertama, basuh tangan sebelum menjamah makanan dan sesudah makan. Ya, tuan boleh bayar sahabat Nabi makan apa? Kurma. Ya, tu pun disuruh basuh tangan. Kita nak makan nasi pakai jilat-jilat ni makan. Allah, dia tak boleh lepas mayat. Lah sampai kerajaan terpaksa buat iklan cara basuh tangan. La ilaha illallah, teruk dengan rakyat Malaysia. Orang Jepun juga. Sampai kena buat iklan dalam TV cara basuh tangan yang betul. Mula pakai sabun, ku budak kena selit-selitkan, bonyok-bonyok sampai berapa step. Budak sampai boleh hafal. Hafal saja basuh dah lah. Itu kerja kita latih anak basuh tangan, bukan basahkan tangan, basuh tangan. Ya. Nak makan nasi ni tambahlah Nabi makan kurma basuh tangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayat daripada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jawab Nabi dalam sabdanya, barakatut ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu atau kama qala. Keberkatan makanan itu ialah wudu, bukan basuh. Berwudu sebelum makan dan berwudu selepas makan. Allahu akbar. Berkat. Jadi tuan-tuan ambillah kalau boleh beramal. Ya. Bukan basuh tangan, ambil wudu sempurna baru makan. Maksudnya kalau boleh makan dalam keadaan berwudu. Alright tak tahu. Ni sambil makan sambil kentut mazhab Melayu. Duk ramai-ramai anak pergi nak sambil nak makan. Ya Allah. Makan menyambi contohnya. Makan menyambi. Sambil makan sambil tengok TV, sambil makan sambil buat kerja. Bertanyalah pakar dietetics, pakar pemakanan di hospital. Cantik, bagus tak? Sambil buat kerja taik ke buat kerja sambil makan. Tu yang obesity lebih hero. Coklat sedia ada, kacang 2-3 balang, penuh meja kerja kan. Menyambi. Tak di saya pun makan juga sambil drive kereta. Tu buat accident kan. Kata kita tak isap rokok, tak payah. Ada orang cadang lepas accident 2 kali. Ustaz tu kena isap rokok. Dia main perli ke? Dia kata sungguh punya advice saya tak tahu. Dia boleh kata kita isap apa accident pada ustaz tak isap rokok. Dia duk kata kita duk hantar rokok banyak kali. Sambil lah juga, sambil naik kereta makan juga kacang ke asam tu sebab lain. Tapi segi buat kerja kalau eloknya tak sah menyambi. Okey tuan-tuan, itu di antaralah kalau elok sampai panggap wudu yang sempurna sebelum makan. Kalau tak boleh buat setiap hari, kita carilah makan yang grand tu. Makan beradab masa kahwin. Kan?
bimbing anak terona, anak dara yang jadi pengantin, mempelai tu. Ada wudu. Tapi masalah kita dalam Melayu ni, upacara membatalkan wudu. Itu masalah. Kena buat ceramah khas pasal pagi ni. Mana dalam sunnah, tata meta Melayu, upacara membatalkan wudu. Sila cium isteri anda, rakam dalam masjid. Pengembaraan tu yang dulu Dr. Asri marah bawa kan. Bukan isu tak boleh akad nikah dalam masjid, tapi hak hiliran lepas pada akad nikah tu, dia merapu. Jadi dia nak batal tak batal daripada suami isteri, ku suka depa, tak payah dia buat majlis ini, dia rakam Tapi kalau boleh mengekalkan wudu masa akad nikah, dia lepas pada tu solat 2 rakaat selepas akad nikah, dua-dua mempelai, subhanallah. Lepas pada tu nak pergi makan pengantin, masih ada wudu, masya-Allah. Tapi hak tu tak timbul. Yang timbul perkara yang terbalik terus. Majlis membatalkan wudu disaksikan oleh imam besar 1, imam besar 2, dan dua-dua tok pilai. Masjid pun duduk sekali tengah agama sama. Jadi kita kalau boleh ubah saya takut kadang-kadang penuri-penuri ada komen, ustaz jangan kata saya tak boleh buat apa. Semua anak sponsor. Ayah jadi orang kata maskot terima salam ya. Malam nak kira pun dia tak boleh kira, anak tak kira. Habis. Siap. Ini yang mana yang boleh bersuara cakap elok insya-Allah. Nak bagi berkat makanan. Kata Salman Al-Farisi, cara nak bagi berkat makanan. Lepas tu saya ulang balik, kita boleh buat baca doa. Bagi tu imam baca doa dulu, baru makan. Walaupun kanak-kanak. Lepas tu imam makan kan dulu kepala hidang tu, kalau ada kambing, kepala kambing lah. Tu imam tu. Tu imam orang masjid makan habis dah, baru boleh orang perempuan hidang kat budak-budak, hidang kat orang berdoa, orang tu perlu pisang tu. Lah kadang-kadang dia kata, tu imam lambat kan, lepas insya pun nak bangun kita makan dulu lah. Wallah, malam ni pun jawab, kita tak pakai kemudian. Riwayat daripada Ibnu Majah dan juga Baihaqi, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuksirallahu khaira baitihi falyatawadda idza hadara qida'uhu wa idza rafa'a." Berkuasa. Barang siapa yang inginkan Allah menambah keberkatan dalam rumah tangganya, hendaklah ia berwudu ketika hadir di hadapan makanannya, dan berwudu selepas angkat makanan. Maknanya lepas angkat makanan kita stay ada wudu. Allahu akbar. Jadi bentuk penuh di masjid berkat. Sebab kita baru lepas kuliah subuh makan, wudu ada. Lepas habis makan pun wudu ada lagi kan, insya-Allah. Tapi dia buat penuh di hotel, tak main masjid. Tapi insya-Allah kita azam masjid Silukong kita akan sedia sampai boleh buat walimatul urus dalam medan masjid ni. Kita siap dah. Kalau tuan-tuan nak buat kemah besar ke apa, insya-Allah medan tapak kita tu dah ada, dan insya-Allah akan diresmikan kot tapak medan kita pecah rekod sikit 24 hari bulan ni. Sempena lantunan mahabbah. Kita dah bincang terus boleh no? Kita dah bincang, maknanya ada pandangan ulama yang tak bagi buat mahabbah, selawat zanji mahabbah dalam masjid. Saya berangkul dengan kita bincang. Jadi kita akan buat juga kekal, tapi buat di luar. Dan kita bekerjasama dengan pusat pendidikan Aisyah. Tuan-tuan nampak di bagak tu. Jadi parking di sini jugalah. InsyaAllah lepas main Malaysia, lepas kuliah Ustaz Abdul Rahman hari Ahad 24 tu, kita akan berlarak di sana. Jadi malam lantunan mahabbah, tuan-tuan dah pakai baju putih semua. Itu syaratnya, semua kena pakai putih. Jubah putih, serban putih, kain putih. Nak sebai pun putih juga. Itu digalakkan. Itu penganjur kata saya baca je. Jadi tuan-tuan insya-Allah 24 hari bulan. Dan iklan terus juga lah 28 hari bulan November kita akan bersama dengan Al-Fadhil Al-Ustaz Sarhan Syafi'i. Ini Tok Bomo TV9, yang memang dia pakar dalam bidang-bidang perubatan alternatif, perubatan Islam, terutama yang jenis benda-benda halus.
jin syaitan iblis bala ganggu ni. So pada 28 hari bulan, hari Khamis malam Jumaat, insya-Allah kita ganti Yasin kita tu dengan sedikit penerangan tentang perubatan Islam, dan selepas itu akan ada servis perkhidmatan mengubati mereka yang ada masalah. So insya-Allah sebar-sebarkan, siapa yang sakit tak pernah main masjid, bawa main malam tu. InsyaAllah akan dibantu tolong oleh Ustaz Sarhan Syafi'i lah. Tuan-tuan berujuk tengok. Yang lain-lain insyaAllah tengok iklan kuliah kita lah. Jadi tuan-tuan, maknanya betapa berkatnya wudu. Betul saya galakkan, kalau boleh budayakan. Baca buku anak-anak nak periksa dalam tentang wudu. Kalau kita boleh pergi pejabat, saya gagah lah pergi tu boleh lagi berwudu. Lepas tu faham lah manusia kan, dia kan untuk dia apa, tu tak payah lah. Kalau tuan-tuan boleh sentiasa berwudu, masya-Allah. Panjang kita cari rezeki, insya-Allah berwudu. Kan azab main masjid berwudu. Kan tapi dak buatan kita makan biji cepedak banyak. Lagi apa lagi hak duk buat ni. Kacang mak tu tak payah, tandai ada disediakan. Tapi kalau boleh azab, wudu kita di rumah. Setiap langkah main ke masjid dengan berwudu, fadilah lebih tinggi. Azam gitulah. Jangan pula jadi budaya di masjid nak main berak di masjid lah, nak main mandi di masjid lah, nak main ambil wudu di rumah dia jimat ayat. Mentang-mentang lah dia berkata ayat naik, teruk sangat. Makin tidur sebaiknya tu lah main masjid. Kan tengok-tengok berak bernera susah. Kita ubah lah. Yang kita sediakan tempat tanda tu untuk emergency. Ataupun kawan-kawan kita yang memang uzur tak tahan wudu tak apa, tak jadi wudu dan sebagainya. Itu yang pertama, kita basuh tangan, kita ambil wudu, ataupun kita bersih. Maknanya tak elok sangat makan dalam keadaan kita sendiri tak bersih, ataupun tangan kita pun tak bersih. Tolong jaga tuan-tuan. Itu sunnah. Latih anak-anak. Itu kalau tuan-tuan ada anak kecil, basuh tangan dulu. Sabun dulu. Baru main makan, baru jamak. Kalau boleh latih, lepas basuh lap dulu, baru main makan. Lepas makan basuh, walaupun tak kotor basuh, latih gitu. InsyaAllah. Yang kedua tuan-tuan, adab makan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan membaca alhamdulillah, hamdalah selepas daripada makan. Nak makan basmalah, habis hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, orang panggil basmalah. Bukan bismillah. Bismillah orang Jawa. Bismillah. Ada orang Jawa minta maaf ya. Aruk ngadang bismillah. Itu budaya. Kita bahasa Arab basmalah, bismillah bagi bismillahirrahmanirrahim, short form dia. Hamdalah, short form pada alhamdulillah. Sebagaimana hadis Imam Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, telah bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza akala ahadukum falyazkur ismallahi ta'ala fa inna nasiya an yuzkara ismallahi ta'ala fi awwalihi faqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila seorang kamu nak makan, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Jika dia terlupa nak baca bismillah, basmalah tu awal-awal makan, hendaklah dia tambah lagi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan nama Allah daripada awal sampai habis. Nescaya insya-Allah, nescaya syaitan yang mula nak makan kita akan termuntah balik. Kalau tuan-tuan tak baca bismillah, maknanya tuan-tuan bermakan, makan bersama-sama dengan syaitan. Jelas-jelas syaitan makan lebih. Latihlah makan bismillah. Apa juga, kecuali tuan-tuan yakin yang dia nak makan, nak masuk dalam perut tu benda yang tak elok. Jangan pula nak izah kok bismillahirrahmanirrahim, sepak masuk. Ada izah rokok bismillah. Rokok bersedung boleh lah. Rokok bersedung boleh. Bagi istisna agak pengecualian. Nak buah hidung apa tu, cerita tu boleh. Tapi kalau rokok sigaret ke, rokok curut ke, rokok daun ke, jangan, tak elok. Atau benda-benda apa hak makruh hak tak elok. Kalau kita makruh tu makanan, contoh bawang, contoh petai, genuak, masih ada ulama kata boleh, sebab dia ada orang kata perubatan di belakang, di sebalik dia. Tapi hak betul-betul makruh, betul-betul haram, janganlah.
tuan-tuan minum arak, bismillah, itulah nama menemplak, memperlekeh agama Islam. Boleh dihukum, boleh ditangkap. Macam daripada pelekeh lain-lain itu kan. Tu jaga. Buka puasa busuk babi kah, siap. Cara tak habis-habis sampai ke kontroversi antara 2-3 kaum. Jadi tuan-tuan, hak tak boleh jangan baca bismillah. Panggil tu imam ramai-ramai malam, jom pergi rumah saya baca doa Ustaz, esok saya nak pergi merompak. Boleh? Mana boleh? Benda tak elok. Tapi panggil baca Yasin Nabi Yunus, anak nak pergi mengaji, doa negara, boleh. Walaupun tak pergi belah Arab, nak pergi Australia ke Singapura, masih sebab belajar. Tu pun pasal tak panggil, no? Kalau nak pergi Mesir dia panggil. Apa betul ya? Mengaji tak apa. Anak saya nak pergi kerja luar negara, nak pergi ke Ghana, bawa Petronas, bolehlah baca Yasin. Tapi kalau anak saya nak pergi ambil pertandingan penyanyian antara bangsa, wakil Malaysia, tak pernah orang buat. Kau buat juga malam esok baca Yasin untuk bola sepak antara Kelantan dan Pahang. Kuliah ditutup. Tak pernah orang buat. Tak pernah orang buat. Jadi tuan-tuan, bismillah, elok-elok je. Kalau tuan-tuan nak makan kasam, boleh. Kan nak makan garam belacan, sambai belacan tu makruh. Itu fikir 2 kali. Dalam kitab tak ada. Tuan-tuan fikir, kalau rasa elok, boleh. Rasa tak elok, susah. Wallahu a'lam. Ada orang tanya, orang perempuan dulu-dulu lah tak ada lah jenis songi, apa dia panggil songi. Ambil jurut duk tonyo. Ambil katik isteri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis ke telefon tak ada muka tonyo dah. Dia orang tanya, Ustaz, boleh ke? Saya tanya balik, soalan, apakah yang dia baca bismillah ke la ilaha illallah, dia baca sambil songi ataupun jadi adat? Kan adat dia ada duk tonyo, kan bukan dia mempermainkan la ilaha illallah. Kalau betul boleh. Bila tak ada nama, alhamdulillah makji. Dulu makji yang buat tu. Dia punya kemaruk tengah mana kira bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dah ambil tak sambil lekat, sambil simbang sama lekat tu. Allah. Jadi tengoklah keadaan. Saya rasa, saya yakin sangat-sangat makcik tu tak mempermainkan zikir. Sebab tuan-tuan, kalau berzikir dengan benda haram, memang haram. Sambil berzikir, sambil menari satu masjid, ini mengarut, ini ajaran sesat tu. Itu di antara yang nak kena faham. Allah. Baik juga tuan-tuan, bila kita habis makan, kita baca doa kan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Cantik tuan doa-doa maksud. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan. At'amana wa saqana, yang telah memberi kami minum. Wa ja'alana muslimin. Lepas makan, lepas minum, ya Allah bagilah kami jadi orang Islam. Allah. Jadi kalau lah tuan-tuan beramal dengan doa-doa lagu ni, insya-Allah terjamin iman kita. Takkan lagi mampu pun, dan jadilah kami orang beriman. Makan minum alhamdulillah, ya Allah menjadi kami orang beriman. Allah. Adab yang ketiga, jangan sekali-kali mencaci makanan yang telah dihidangkan kepada kita. Latih anak-anak, asuh anak-anak, jangan duk buka mulut sangat. Semua hak masak semua tak sedap, tampak pipi. Lain kali apa yang mak masak semua sedap, tapi jangan berlaku pula dah sedap, tengok-tengok tak makan. Tu perli. Latih anak, apa hak mak buat sedap. Jadi mulut tu mulut mak, saya rasa. Pengalaman kita, mak kata sedap, anak satu rumah lah sedap. Tapi kalau mak mula kata buah balik kan sedap, mula mak sebut tak sedap, tak siap. Makanlah cik, tak sedap. Tu mak kena ngaji dulu. Jangan hina suami buat balik apa pun, walaupun ikan termenung tiap hari. Termenung lagi. Kamu ni kan, tu bunyi negatif tu. Patutnya sebagai isteri buat balik termenung tak apa. Kemarin goreng, hari ni buat masak singgang, buat balik termenung lagi esok, buat masak asam pedas pula. Termenung lagi. Minum kilo RM2 masa tu. Termenung tiap-tiap hari, 5 hari termenung. Tapi mak yang baik, dia akan ubah suai. Kita rasa anak-anak dia. Allahu Akbar.
Ni tak ada wali, tak ada Mesiah ni kata temenu lagi. Wah, tak ada kata lain kan. Awak pergi sini juga temenu saja kan. Masjid nak telefon dengan rakyat tu. Teruk sangat jadi mak aku ni. Syukur. Ingat kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Jauhar Mawquf, satu kitab fadail, fadilat membaca bismillah. Dibawa satu tambihan contoh cerita dalam buku kitab tu bagaimana seorang lelaki yang ada isteri yang solehah. Apa dia buat semua alhamdulillah abang. Ya, semua alhamdulillah. Aku lemah dia kira alhamdulillah bismillah, alhamdulillah bismillah. Ni susah nikah dengan solehah. Itu saya tambah, kita tak kata begitu. Ada orang yang dia boring dengan isteri dia baik sangat. Tak sonok, orang alim kan. Nak bawa kapung-kapung tak jadi. Boleh. Nanti kita buat ceramah khas. Macam mana nak pergi goreng, cerita bagi melawak. Sebab suami isteri ni bagus. Tapi dia terasa sebab isteri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya jadi dia terasa. Satu hari dia uji isteri dia. Buat balik satu karung berulang dalam buku. Bini pun terima macam gambar piramid kan. Tun apa dia bawa kan. Ambil macam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih abang. Dia selalu tangan ambil. Ingat kau terserah kena ulang lah. Rupanya buat keluar lagi makanan semua. Itu baru berkat bismillahirrahmanirrahim. Tak malah tuntut depan ulang semua. Bismillah. Maknanya kalau Tuhan kata takdir patut betul. Ulang ni datang apa pun dengan kita, siapa lebih mulia di sisi Allah? Walaqad karramna bani Adam. Allah kata aku muliakan Adam. Binatang buas tak akan makan kita sewenang-wenangnya. Binatang apa pun. Tapi kita kena letak kita dengan Allah lah. Kalau dia takdir, Tuhan kata memang mati dengan rimau, mati ya. Tu tak upaya nak lawan takdir. Tapi adat biasa dia akan hormat kita. Tak tersepit, tak jijak ekor dia tak akan patuh. Tersepit baru dia patuh. Itu di antara benda yang kita nak pegang rukun iman. Tapi kalau tuan-tuan takut semua, takut ulang, kalau jengki semua takut, tak apa ya. Di mana Allah? Di mana Allah? Kita nak kena letak kita mulia. Kalau mulia apa Tuhan kata takdir memang aku nak pergi tu lain cerita lah. Itu nak balik. Jadi tuan-tuan, balik kita jangan caci makanan. Apa orang bagi makan. Nabi SAW pernah diriwayatkan tak pernah menjamah makanan yang dihidang. Ada? Yang balik perang Badar difahamkan sahabat-sahabat perhimpun tu adab dia bila balik mana-mana perhimpun balik kemudian dihidangkan sup dhab. Bisa dengar hidangkan dhab yang direbus. Sup bewak lah. Senang cerita. Bewak pada apa siap? Dhab. Nabi tanya, apa dia? Inilah adat kami, budaya Badawi kawasan tu. Bila balik kerja berat-berat, pagi hauk sup dhab. Nabi kata terima kasih. Nabi tak makan. Tapi Nabi tak marah. Itu dah jadi dalil. Sunnahnya harus atau halal makan dhab, tapi Nabi tak makan. Nabi tak marah sahabat. Jadi malah kalau tak lalu dosa hina. Tak lalu makan sikit, lalu makan banyak. Ni dak. Lalu pun kata, tak lalu pun kata. Dalam berang tak sedar habis kat sini. Pok aja. Anak pun tak sedar habis ke. Jadi ubah. Kita ambil hadis Nabi SAW daripada Abi Hurairah katanya, man 'aba Rasulullah SAW ta'aman khattun itishtahadu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Kalau dia baginda suka, baginda akan makan. Jika baginda tak suka, baginda tinggalkan. Tanpa menjejek, tanpa riak, orang kata mimik mulut tu menghina makanan tersebut. Jadi kita pun kalau boleh buat insya-Allah. Kalau boleh jamak sikit, rahi orang masak kan, sampai tak sentuh langsung. Jadi kena jaga juga hati. Kadang-kadang ada doa, kita baca doa, Allahumma anzil rahmah ala sahibul ta'am. Ya Allah, turunkanlah rahmat kepada tuan yang buat kemuri ini. Doa sebab orang ni hidang kat kita, orang bagi makan kita kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, hendaklah dia makan dengan tangan kanan dan makanan yang di depan dia dulu, iaitu bagaimana yang diriwayatkan daripada Imam Muslim
Daripada Umar bin Abu Salamah katanya, aku pernah berada di pangkuan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu aku kecil. Ini pun tabiat Nabi. Nabi tak duduk dengan orang-orang besar-besar saja. Kadang-kadang Nabi duduk dalam majlis kanak-kanak, kadang-kadang Nabi ambil anak orang-orang duduk terima dia dan sebagainya. Sunnah ni perlu dilakukan. Kita pun kalau kita buat lagu tu, masya-Allah, orang hormat. Tapi jangan ada pasal. Musim pilihan raya lagu ni ramailah orang turun kan. Hak orang buta dia sentuh, hak orang semua pakat main. Lepas pilihan raya haram tak ada. Tu tak mau. Orang yang baik ni kita. Siapa jadi orang besar-besar turunlah. Buat jadual kalau insya-Allah tersentuh orang. Jadi Nabi dengan kanak-kanak. Kata Umar bin Abu Salamah, aku biasa duduk atas riba. Rasulullah masa Nabi duduk dengan kanak-kanak. Kemudian bila duduk atas riba, orang hidang makanan kat Nabi. Tak setelah. Tangan aku duduk atas riba, tangan aku suar bimbit. Nabi tahan tangan aku. Nabi bersabda, ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika. Wahai anak, baca bismillah dulu. Ambil tangan kanan, ambil makanan di depan dulu. Jadi kita pun kalau boleh dengan anak-anak gitu. Tuan-tuan bukan kata sekali jadi. Kadang-kadang bak tangan kanan kiri saya rasa 2 tahun lah. Itu pun gantung lah. Silat-silat saya kata jangan beletiak ke anak, jangan marah ke anak. Ustaz cemuih dah. Kata lah orang kata tangan kanan, dia kiri juga. Kiri syaitan aja, kanan kita aja. Ni saiko pendidikan. Tuan-tuan ajak berapa kali? Syaitan ajak berapa kali? Agak-agak siapa menang? Syaitan ajak tiap-tiap kali. Kita baru 2 kali aja. Malah ni malah ni ulang kali 3 kali. Syaitan dah 3,000 kali. Anak ikut mana? Anak mesti ikut hak selalu. So jangan marah. Dak lah ustaz, bertiap-tiap kali makan nak kena habaq tangan kanan. Saya bergerak, saya kilas sikit saya dia. Kut cik dulu boleh betul kot. Cik bapak pun dulu masa kecil-kecil kutuk pun tak ajak kot. Dia sengah. Tak betul. Sampai masuk tulang hitam. Rupanya betul kalau kita dulu berteruk nak latih anak 2 kali tak boleh. Tapi kena sabar. Setiap kali mak ayah tengok anak pegang tangan kiri, pegang tu hadi ni. Tangan kanan nak. Saya sampai keluar di sekolah pondok. Minta maaf kalau ada siapa-siapa tak mau pergi hantar, saya tak kata apa. Pergi hantar sekolah dia guna semua tak betul. Nak buat macam mana? Duduk di kantin kalau kita pergi kena tegur, abang tangan kanan. Baru sengah kelang kabut. Jadi tabiat tu dah jadi biasa. Tu tengah 2, kata 3, kata 4, kata 5. Makan nasi tak ada lah tangan kiri kan. Tapi minum ataupun hak gonggong coklat air apa bala memang berlaku kat tangan kiri ni. So tuan-tuan tolong latihan. Bismillah. Ramai lupa. Tapi tu kita cadangkan. Orang yang ingat baca bismillah biar nyaring sedikit. Ambil bismillah. Jadi orang lain dia dengar, aku bismillah agak. Alhamdulillah. Tambah-tambah ibu, tambah-tambah ayah yang duduk dengan anak-anak kecil ni. Kata kalau anak kecil umur 5 tahun tu dia tengok pak dia makan ngam mak telan tang aku baca doa. Dia kata tang kecil-kecil baca doa. Lepas tu tuan-tuan pergi jawab pula silap dari segi konsep pendidikan. Mak baca lah hati. Siap. Rekam tak? Biar dia dengar pergi. Kalau ayah mak pergi jawab yang tu, jangan kata ayah baca lah hati. Dia ingat tu sampai dia tua balik. Cik pun baca hati ke? So dalam tarbiyat aulad Rasulullah kata mak ayah, orang dewasa, cikgu bila makan depan budak-budak lelaki kena tertib. Kalau tidak tuan-tuan buat sia-sia. More orang tua belah sini, budak-budak pergi belakang. Senanglah orang tua nak makan apa. Jadi kalau orang tua makan dengan budak sekali, siap. Rosak program. Saya bagi contoh, kita tak kata siapa-siapa masuk kat saya sendiri kan. Maknanya kalau kita duduk dengan anak-anak, anak kita ke anak orang, ustaz gua makan tangan kiri, kita bagi hujah pula. Tak apa, empi. Bak kami bisa. Ada ustaz minum air zam-zam berdiri. Kan ada hujah minum air zam-zam, ada hadis kata berdiri kan.
kelang kabut. Budak-budak tibai. Ustaz pun makan berdiri. Ni ayat Zam-Zam. Mereka pun berlakon. Ni makan berdiri. Ayat Zam-Zam. Itu nak tolong sebagai ibu, ayah depan anak-anak sendiri. Kita orang dewasa depan anak-anak siapa pun, kalau boleh hati-hati. Bila ada anak-anak kecil lagi kena beringat bab makan. Bismillah. Biar derai tak apa, tak salah. Tapi janganlah derai sangat, kan? Bismillah. Bagi orang lain dengar sedikit, orang boleh teringat-teringat. Tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan baca dapat pahala, tuan-tuan boleh ingat kawan dapat pahala. Dan terdidik tarbiyah generasi yang lebih mudah. Itu yang kita naknya. Okey? Tu Nabi tegur direct. Bila silap tegur terus. Makan tangan kanan. Bismillah. Makan depan dulu. Ni pun ada isu. Hak depan dia sampai belajar. Nak ambil depan mana? Saya bagi dua jawapan ya. Ambil juga sampai tu bubur dan nasi. Jangan makan terus. Awal bodoh sangat. Ambil dia dekat. Bukan suruh makan hak dekat dulu. Ambil hak dekat. Boleh di nasi. Sakit cedok mana? Kan? Supaya tak berebut. Kalau tengok ilat. Pasal apa begitu Nabi latih? Supaya tak ada selang tangan berebut. Kan? Nabi bukan makan nasi. Sampai belacan gulai sayur pun tak ada kan? Hanya tapi latih ambil depan dulu. Ya, dah sampai-sampai lah. Ambil sampai buah depan dulu. Lagi pusing ambil belah kanan. Belah kanan, belah kanan. Kan? Ataupun tuan-tuan senang je latih anak-anak. Cik, kalau nak pergi makan kenduri, kalau ada talah, jangan duduk terus. Gambar ayam, duduk belah ayam. Duduk depan dulu Ni makan pun tak ada politik. Tuan-tuan ada 4 kerusi nak duduk tu, ataupun dah terduduk Ustaz. Duduk-duduk Allah. Kalih talam pelan-pelan. Belah aku ayam juga. Boleh. Tapi kalau kita duduk last sekali, jangan buat kerja aku tu. Kita duduk nombor 4. Duduk-duduk kali. Tak geram. Aku tobat tak makan dah dengan ustaz tu. Dia kira kali belah dia. Cedok belah kurma kedai besar. Tata ayam tu seketui. Dia sebut kat dia sorak. Itu tak betul. Ada benda yang boleh ambil seketui. Kita tengok opak cuma seketui kan. Kalau seketui cobek sikit. Wallah. Itu dia hantar. Kemudian yang kelima, jangan sekali-kali makan dengan gelojo. Dalam keadaan yang tidak orang kata sopan ni. Sebab yang demikian akan menimbulkan bahaya pada kesihatan. Makan tersedar, makan terlekat kan. Atau menyebabkan lekas tua. Ni kitab Tarbiyah Akhlak tulis. Kalau makan cepat-cepat sangat sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah dalam sabda Nabi SAW. La akulu muttaki'an. Aku tidak makan dalam keadaan santai, bersandar, bopok dan sebagainya. Jaga tuan-tuan, duduk sambil duduk makan, menyambil, cerita menyambil. Atau makan gelodok sangat, benda-benda tu semua tak sihat dari segi orang kata perkumuhan dalam makanan. Cantik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan insaf balik, Tuhan bagi jadi kat kita. Tuan-tuan makan, minum kan. Tuan-tuan makan dalam mulut semua kan. Tapi bila ada proses-proses kelang tu, ayak ambil kot lain kan. Hak makanan ambil kot lain. Tak faham? Faham tak ni? Kita tak makan kot ni semua. Ayak ke bihun ke apa semua masuk mulut. Rupanya kelang hak tuan buat daripada sini sampai ke bawah tu. Tuhan nak agih. Oh, tak ayak pergi ikut kelang ayak. Dia beri kubul. Hak lain pejat. Oh, pergi ikut pintu lain. Pasal kalau tak mau semayang, tak mau syukur juga, saya tak tahu apa. Makan keluar waktu dua-dua. Syirik ke semua. Lubang satu kita ada. Jenuh. Tepuk kat sini kan. Tepuk kat ni keluar. Ya Allah. So, patut kita latih anak-anak tu. Bayangkan Tuhan bagi kita cantik. Tuan-tuan minumlah ayak warna apa pun. Kan Tuhan tapih. Kalau mesin di luar ni agak besar mana mesin nak tapih tu. Kan, tak keluar ayak cantik dia ayak. Kalau pekat sikit, mestilah urea tu lebih sikit ke apa kan. Tak ada kalau lain. Kalau terbit ayak kopi, esok keluar ayak kopi juga, sah kena doa hospital. Maknanya kita punya filter, buah pinggan semua out habis dah. Itu patut latih anak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so janganlah makan kelojo. Janganlah makan nyami-nyami gitu.
Sunat bercakap ketika makan. Ini adab juga. Ada orang tak boleh makan langsung, tak boleh cakap langsung. Riwayat daripada Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul udum wa qalu ma indana illa khalla fada'a bihi faja'alu ya'kulu minhu fayaqulu ni'mal udum al-qal ni'mal udum al-khal atau kama qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya isterinya, apakah lauk yang nak makan hari ni? Kita nak makan apa hari ni? Roti, biasanya roti Arab kan, nak makan dengan apa? Maka baginda dimaklumkan kita tak ada apa hari ni melainkan al-khal. Satu sebelah dengar elan Khaldic cider kan apa? Ada kan cuka kurma Khaldic cider kan dia punya brand. Khal tu maksudnya cuka kurma. Nabi dijawab oleh isterinya, tak ada apa di rumah kita, yang ada hanya cuka kurma saja. Maka baginda pun mintalah cuka tersebut serta dicampurkan dengan makanan seraya berujar. Sebut Nabi dalam sabdanya, sedap al-khal ini, sedap al-khal ini. Untuk boleh bayangkan roti krim, roti tempayan, roti nan, roti Arab tu cicah dengan cuka tu yang makan. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ada hak tu, dia punggai dengan roti tu, dengan botol cuka tu, dengan bini-bini, pasal malam tu juga balik rumah dah. Nak bayangkan Rasulullah tak ambil kira sangat bab makan. Kita kalau buat kunuri lagu tu lah. Kunuri apa Ustaz? Hari ni roti dengan cuka saja. Tuan-tuan perasan lah, tahun lepas kan tuan bila kita buat di sana, kita buat sup saja dengan roti. Saya dengar feedback tu. Kata jangan kunuri siapa, ada makan hadis saja. Ada, kita dengar. Tapi dia cakap sedap. Ujung pun sedap, sakit hati semua. Bagi makan orang tua-tua tu, bagi makan orang masjid tu, baik-baik tu. Tambah kalau tuan-tuan bagi makan hak malah dia kata lah ya Rabbi. Tapi kita nak ubah lah bagi selera. Janganlah makan sedap selalu. Jadi ubah-ubah sikit. Allah, Nabi sampai tahap tu tak ada apa roti. Tuan-tuan boleh bayang roti mengali lah kita katakan. Cicah apa? Cicah kuah saja lah. Sedap sebenarnya kuah-kuah basi kemarin tu. Perangat-perangat balik cicah Allah. Tapi kalaulah kita kata hak tak pandai bersyukur, dia akan umpat tu mak segan, mak malah dia tak tanya mak tu sihat ke tak. Yang dia tahu kata. Jadi wala'iyadzubillah tuan-tuan, tolonglah ambil balik. Yang seterusnya sunat mendoakan penjamu makanan yang saya sebut tadi. Maknanya Allah baca doa untuk Allah turunkan rahmat kepada sahibut ta'am. Sabda Nabi SAW, aftara indakum shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Telah berbuka di tempat kamu orang-orang yang berpuasa. Kemudian telah makan makanan kamu oleh orang-orang saleh. Mudah-mudahan malaikat akan merahmati kamu. Puji orang yang buat murid sampai tahu tu. Nabi bila datang sebuah zaman sahabat Sa'ad bin Ubadah, bila dihidangkan roti dengan minyak, cuka ni orang Arab biasa lah, makanan roti dengan cuka, roti dengan minyak, roti dengan sup biasa. Kita ada pelik sikit kan. Tapi lebih kurang kita buat macam kita buat pagi Ahad lah. Nasi lemak. Ada orang semua. Saya je tak pernah saya ceramah sebut apa nak makan nasi lemak sedap, pergi menjadi nasi lemak pagi Ahad. Tapi jangan duk pergi makan saja huluk-huluk sama. Kan? Walaupun simple nasi lemak kan, tapi kita rasa cukuplah, tak payah. Ada hari lain masak nasi ayam, nasi apa ada lah. Wallahu a'lam. Jadi bacalah doa. Bayang makan orang baik-baik. Kan? Orang soleh-soleh. Mudah-mudahan malaikat akan merahmati kamu. Jangan sekali-kali dia memulakan makanan hinggalah dimulakan oleh orang lebih tua dan juga lebih soleh. Saya tak mahu komen lah. Kita sebut lama dah benda ni. Tolong Jangan mensia-siakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makan ni tuan-tuan ada barakat. Tak mana berkat makanan, Nabi pun tak tahu nak habis. Sebab tu Nabi kata kalau boleh makan sampai habis. Sebab aku bimbang yang akhir itulah rahmat. Berkat makanan hujung nasi yang terakhir. Nabi tak tahu nak abang bila nasi yang mana kan. Tapi tuan-tuan makanlah habis. Kok yang kita tinggal dalam pinggan tu lah berkat dia. Tuan-tuan basuh-basuh tangan, buang berkat tu. Jadi kita makan ni hampas nak jadi paip belakang kita sebut tadi lah.
tuan-tuan latih anak-anak makan dia habis. Orang tua buat bendang dulu, kadang-kadang tambak tangan tu, kutip balik beras nasi dalam pinggan, keluar pinggan dan lantai ambil balik makan. Aku yang buat bendang. Lah pakai hak buat bendang budaklah semua dia jual buat subsidi semua kan. Tak terasa, tapi kalau boleh lah tuan-tuan, kurangkan kemaruk. Muri di masjid, dah lah muri di masjid berkat, takut-takut hak kita buang tu hak berkat betul-betul, buang ke sampah. Allah Akbar, latihlah. Ada kedai, kalau tuan-tuan pergi kedai Koskam tu, Cikgu Musni, dia akan tulis cedok nasi sendiri, lauk sendiri. Siapa yang tak habis membayar. Dia menyeka, dia boleh tulis lagu tu. Siapa nak pergi makan kat dia, ataupun orang pergi lah. Maknanya sebab kita yang cedok sendiri. Kenapa kita tak suka dengan kalau tuan-tuan cedok, tuan-tuan tak habis, tuan-tuan membayar. Allah. Kemudian makruh minum daripada mulut tempat simpan air. Kita jumpa cerek, minum ke hujung cerek tu. Makruh. Riwayat daripada Abu Hurairah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyushraba min fi siqai aw al-khirbah. Rasulullah melarang seseorang minum daripada mulut tempat minum air ataupun botol air ke kendi dan sebagainya. Tunggang botol itu, kalau tuan-tuan tengok adab bukan bubuh mulut, kulum terus botol ni. Tuang baru beradab. Ni dak dikulum terus lah betul. Terkeluar sikit masuk dan masuk lagi telan balik. Cerdik. Hati anak bukan tak pergi makan dengan botol, tapi jangan kulum terus. Kan sebab dia terkeluar balik sikit-sikit kan. Tu yang tak nak kita tuang sikit-sikit, jadi orang lain boleh share. Latih gitu. Makruh meniup atau hembus di dalam cawan air. Cara panas tu tuan hembus sebab dia keluar karbon dioksida kan. Terus masuk ke air, tuan-tuan telan balik, jadi hilanglah kita punya. Tuan-tuan ingat balik apa Profesor Omoto kat bahasa Jepun yang dia kata ayat ni kalau tuan-tuan baca dia akan jadi bentuk diamond yang cantik-cantik. Tuan-tuan baca bismillah dia jadi elok, tapi kalau tuan-tuan maki hamu dia akan keluar gambar tak elok. Jadi kita try jangan buih sebab buih tu dia akan keluar begitu, kemudian merosakkan kita dan sebagainya. Seeloknya makan minum dalam keadaan wuduk. Jadi bukan tak boleh berdiri ni, tapi seeloknya makan cara duduk. Berdiri tengok keadaan, apa makanan yang mungkin agak sesuai dengan berdiri. Larangan meminum daripada bekas yang terbuat daripada emas dan perak. Yang ni latih anak-anak memang tak dibenarkan. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi berkata, allazi yashrabu fi aniyati fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Barang siapa yang minum daripada bekas perak ataupun emas tadi, sebenarnya dia telah mengocapkan air dalam perutnya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Man syariba fi ina'i min zahabi wa fiddah. Barang siapa yang minum daripada emas dan perak, fa innama yujarjir fi batni nar min jahannam. Seolah-olah dia tuang ayat neraka jahannam dalam perut dia. Hukumnya haram lah tuan ni. Jadi hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, tuan-tuan janganlah guna bekas emas perak. Larangan memenuhkan perut ketika makan dan minum. Last, jangan makan terlampau-lampau. Kaedah tuan-tuan Nabi sebut dalam Imam Tirmizi punya riwayat, mala'a adamiyyu wi'an syarra min batnihi. Tidaklah satu perkara yang lebih buruk seorang-seorang hamba Allah anak Adam ni masukkan bagi penuh melainkan perut. Teruk tuan-tuan, perut ni. Bihasbi min Adam lukhaimatu yuhmina sulbahu. Cukuplah anak Adam ni makan sekadar boleh berdiri, sulbi, tulang belakang dia untuk berdiri bergerak saja. Fa in kana la budda, kalau nak makan juga, maka Nabi kata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Kalau nak makan juga, bahagi 3. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 nyawa nak nafas. Kalau tuan-tuan ada lagu tu, tuan-tuan tibai makan 2/3, buh minum pula 1/3, habis nyawa tak ada.
Duk ngah, tu yang buka puasa sampai maghrib tak boleh semayang, tak boleh mangkit besar. Mangkit pun kena sandar duk sebab dah terlebih. So Nabi kita kalau nak makan pun ingat 1/3, 1/3, 1/3. Ya. Kalau ikut pakar dia titik perubatan, dia kata biar minum tu lebih. Mana makan kena kurang lagi. Sebab perut kita tuan-tuan, dia fleksibel. Tuan-tuan dia kosong. Letih anak bubuk 3 pinggan, 4 pinggan, 5 pinggan, dia boleh. Esok dia punya meri. Lepas tu dia kurang sikit lapar. Ya. Tapi kalau tuan-tuan latih dia makan sikit, insya-Allah. Dia kuat serupa tu lah. Tuan-tuan jangan kata makan banyak kuat pemuruh, makan kuat lagi penyegat. Ya. Jangan. Tuan-tuan yang nak kena latih. Kalau tuan-tuan latih makan pagi nasi, tengah hari nasi, malam nasi, dia akan lerap tu sebab dia fleksibel. Tapi kalau tuan-tuan olah elok kan, makan boleh makan tak salah, tapi awal kawal elok, insya-Allah kita takut jugalah. Sebab sekolah pun dah diminta supaya buat checklist. Sila daftar pelajar-pelajar yang melebihi BMI, beratnya obes. Siap. Dulu waktu cikgu-cikgu dulu tak pernah ada surat arahan gitu Tanya cikgu pencin, ada ke? Pernah cikgu sampai pencin ada kerja kalau pergi hukum berat budak? Tak ada. Law wajib. Yang mana obes kena report pula. Siap. Sebab dia tapi tuan-tuan, dia ulang balik, kalau anak tu dia biasa makan nasi lemak seminggu. Tapi kalau tuan-tuan lajak ke 2 minggu, 2 minggu, esok 3 minggu, jaga. Terus dia nak tua, makan banyak lagi tak? Kalau dia jadi 3 biji, tak cukup. Ustaz juga dia kata tak cukup, memang tak cukup. Dan saya jumpa budak kecil, baru umur 5-6 tahun, telur ayam, tiba 4 biji sekali. Ya Allah. Lagi roti telur ni, tu dia, dah bajak apa dia? Mak dia. Lepas tu, makan ni anjal. Ada orang boleh makan, boleh puasa, pasal kita tak boleh. Jadi tuan-tuan, tuan sendiri, wallahualam, setakat untuk malam ni. Ya. Komentar makan sambil minum. Makan sambil minum. Wallahualam. Ya, seeloknya makan dulu. Makan dulu habis. Paling baik setengah jam lepas makan baru minum. Itu saya kata saja. Saya pun tak ada nak buat. Menyambil yang tak boleh. Makan minum memang tak. Tak kata haram, tapi tak elok dari segi pemakanan, pengharaman. Tuan-tuan minum dulu. Kalau Nabi dia cicak garam tu, ke mana pun mula dengan garam. Barulah dia makan benda-benda lain. Saya nak cadang kat tuan-tuan, takut lagi kata pandai-pandai pula. Tapi kalau ni, minumlah. Makit pagi, minum air. Kalau air mineral, biar sebotol yang minum kopi tu. Baru pergi beli air. Setengah jam, 40 minit, barulah nak makan apa-apa. InsyaAllah, dia lawai tu. Tuan-tuan, masalah kita, masalah dakwah. Masalah buang tak buang ni. Kalau benda patut buang, toksik kita kena buang tiap-tiap hari. Tuan-tuan tak buang 3 hari tak berak, tak kena ni. Cakap dalam masjid tak sonok. Tapi itu adabnya. Jadi saya ibaratkan tuan-tuan macam tong sampah tak buang. Jadi apa? Rumah kita tong sampah tu dekat sinki tu dah seminggu tak buang. Silap-silap ulat keluar. So badan kita kena keluar. Tuhan dah buat cantik dah. Saya sebut tadi makan lah kok mana apa dia keluar elok saluran ikut sempurna. Tapi kalau tuan-tuan tak tolong badan sendiri, tapi tak apa. 2 hari tak apa. Apa jadi badan najis kita? Keras kan? Keras macam tu. Lalu jadi tai kami. Rupanya hak tu lah masalah. Jadi tuan-tuan cubalah lawahkan balik. Jadi seeloknya jangan makan minum selang-seling. Makan minum tak baik. Makan habis kalau boleh lah simpan. Tapi jangan pula selagi tuan kemuri marah. Tahu buat masjid ni tengah jam pun hidang pula. Oi, berapa kali hidang mula. Tapi budaya orang Arab, minta maaf siapa ada daripada Arab, kalau kemuri kahwin orang Arab, dijemput Mel Pansha, Mel Syafi, makan pukul 12. Pukul 12 malam pun makan. Pergi sembang saja untuk makan. Tapi tu budaya Arab dia ada jamuan minum orang panggil apa? Minuman welcome tu. Welcome drink tu. Minum tu saja, makan lembut buah-buah. Bila nak makan? Kami dah terkena. Bila nak makan? Rupanya memang dia makan pukul 12 malam. Baru makan. Kita serah tak makan. Duk kira tu Arab panggil kenuri. Kira mesti nasi unta. Tak pelahung sungguh. Wah.
Tanya memang budaya lagi tu. Jadi makan kecil, sikit-sikit, minum belakang sekali. Orang Cina makan minum dulu, tapi minum sikit. Jadi seeloknya jangan lupa Allah. Mudah-mudahan kita dapat tatbik ikhlas itu. Aku dan Ustaz Allah. Walaupun saya ulang balik, mungkin jadual akan dikeluarkan. Terima kasih kepada semua tim dan kru-kru yang mengeluarkan jadual pengajian kita secara sukarela, dan saya bahan duit sendiri. Terima kasih sangat-sangat. Dengan jadual kita tu yang kita putuskan pada hari semalam, 31 bulan 1 kan. Jadi kalau sedikit perubahan tu akan ada juga lah. Jadi saya mengulurkan balik pada 24 hari bulan. Malam tu kuliah Ustaz Abdul Rahman, Ahad malam Isnin berjalan seperti biasa. Lepas insya kepada majlis, saya pun tak lantunan mahabbah telah dipahamkan begitu, yakni majlis zikir selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya cadangkan tuan-tuan, dan lagi nak cari jubah putih pun. Kita tema kita putih. Sorban putih, jubah putih, baju putih, kain putih, hati-hati. Kalau pakai putih semua lagi, pakai rokok, pakai gelap lah. Tentang kain putih tu berhati-hati. Kalau tuan-tuan pakai jubah tak apa. Kalau tuan-tuan pakai baju Melayu, selok janganlah kain putih lagi. Jarang pun nampak pula orang perempuan pula sama. So kita cadangkan tuan-tuan fikir-fikir yang bersesuaian. Takut gini orang lihat putih semua, kita pakai orang matahari lah. No, balik aku tak lihat dengan depan ni. Orang kita juga. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan ubah sikit. Ustaz Rahman mengajak di sini. Lepas Malaysia kita akan berjalan pergi. Jadi Ustaz pendidikan Aisyah tu yang tadika kembang dengan pagar kita. Majlis apa buat di sana, pintu keluar tu ada betul, insya-Allah. Di parking tak payah ubah pun. Itu 24 hari bulan, dan insya-Allah lagi satu untuk maaf semua tuan-tuan, 28 hari Khamis malam Jumaat. Impi Yasin malam tu tak ada, tapi kita ganti dengan pendedahan, pencerahan tentang perubatan alternatif Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Sarhan Syafi'i. Saya istilahkan untuk umum TV3 lah. Dan insya-Allah lepas pada program tu, Malaysia kita akan buat servis perkhidmatan perubatan kepada mereka yang terlibat lah. So saya cadangkan bawalah. Adalah tahu walaupun sakit, sekali dia main malam tu dia akan berkat, dia main lagi. Sebab kita nak latih tuan-tuan. Lagi tuan-tuan rasa sakit, lagi tuan-tuan tanggung sakit, patutnya orang tu lah paling rapat dengan Allah. Dah sakit dah, nak pergi mana je lah. Main masjid, lepas tu kita pergi kubur, kan senang. Ni sakit tak main masjid, lepas tu nak kena main juga. So budaya kan, kubur ajak. Mungkinlah ruang kali pertama dia main, tapi dapat dia disentuh dengan perubatan. Dan insya-Allah Ustaz Sarhan akan latih kat kita. Kalau dia kata, oh ini petua tuan-tuan nak hadang syaitan, iblis masuk rumah, dia akan sebut doa. Semua pakat sebut. Itu style Ustaz Sarhan yang saya cukup hormat. Terus dia ajar. Dan dia kata, insya-Allah dalam ayat dia kata, saya akan halalkan, ijazahkan semua hasil ajar, tuan-tuan boleh amal terus. Jaranglah ustaz-ustaz yang akan melepas betul. Jadi dia akan sebut, tapi tuan-tuan kena ikut betul lah. Jadi siapa nak rakam malam tu, rakam ramai-ramai, balik boleh amal untuk anak bini lah. Sebab kita ni bukan kita jaga isteri anak-anak kita saja. Kadang-kadang saya sebut dia syaitan pun main jaga. Kita ada kunci rumah, syaitan kan masuk ke pintu. Ingat. So di samping kita berusaha mendidik anak-anak, ada orang lain cemburu. Dia juga berusaha mendidik anak-anak kita ke arah dia. Siapa dia? Syaitan, iblis. Yang itu kita bimbangkan. So berazam untuk bina anak-anak kita. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.